Terima kasih rakan kita Fakhrul Razi dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan sampaikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja ya. Jadi kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Baiklah, Auda menjawab kepada persoalan Fakhrul Razi dan Nur Hayatul sebentar tadi. Setiap orang mempunyai seleranya masing-masing. Kalau secara peribadinya memang meminatilah sup-sup ni sebab ia boleh melancarkan pencernaan kita ni dan juga terutama sekali kalau kurang sihat biasanya makanan sup-sup jenis-jenis sup wanita yang dicari ni. Baiklah, kita mengharapkan apa yang jawapan yang telah pun saya berikan tadi dapat menjawab persoalan Fakhrul Razi dan Nur Hayatul. Baiklah, kembali kepada makluman yang berlaku di sekitar daerah Blight. Ingin kita maklumkan bahawa Jabatan Daerah Blight Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa penutupan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan adalah ditutup sementara ya. Dan juga sebarang perjumpaan dengan orang awam adalah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Walau bagaimanapun, kaunter pembayaran di unit kewangan dibuka untuk pembayaran sewa barik-barik kerajaan secara temujanji bermula hari Isnin sehingga hari Khamis, bermula jam 9 pagi sehingga jam 11.30 pagi dan sebelah petang pada hari Sabtu akan bermula jam 8.45 pagi sehingga jam 10.30 pagi. Baiklah, itu dia satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam Rampai Pagi dari daerah Blight dengan kisah yang menarik dan pastinya akan dapat mengimbau kenangan lalu Auda ke zaman dahulu. Tahukah Auda, di daerah Blight ini terdapat sebuah kampung yang paling tertua sekali dan ianya masih cukup asing bagi sesetengah orang di negara ini. Malahan ada yang tidak menyangka dengan kewujudan, nama dan lokasi kampung tersebut. Untuk itu saya akan membawa Auda mengikuti kisah kali ini tentang sebuah kampung yang diberi nama Kampung Melayu Asli. Tetaplah bersama saya, Nur Hanani. Melayu Asli terletak di tebing sungai dalam Mukim Kuala Blight. Lokasi kampung ini hanya bersebelahan belakang bangunan Pasar Lama Kuala Blight dan jalan menuju masuk ke sana melalui simpang Jalan Gates. Penduduk yang menetap di kampung ini dahulu kalanya berasal dari Puak Blight dan kebanyakan mereka bekerja sendiri mengikut kemahiran masing-masing seperti menganyam, bertukang kayu, nelayan dan peniaga. Mengikut cerita Babu Hajah Putih binti Maidin, merupakan warga tertua yang menetap di kampung tersebut. Sewaktu kelahirannya pada tahun 1936, kewujudan Kampung Melayu Asli sudah pun ada. Dia mula dibesarkan di kampung itu pada tahun 1940-an oleh neneknya dan hingga kini masih menetap di sana. Babu Hajah Putih pernah menjadi guru pelatih sementara di Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin pada tahun 50-an. Untuk
Untuk mengetahui kisah selanjutnya, kita ikuti rakaman temu bual secara virtual bersama Tuan Khalidi bin Termidi, anak kepada Babu Hajah Putih, juga seorang warga penduduk kampung berkenaan, yang menceritakan serba sedikit tentang kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khalidi bin Termidi, berumur 54 tahun. Saya dilahirkan di Kuala Belait pada 1967. Pengalaman tinggal di kampung Melayu asli bermacam-macam cerita masa di zaman kanak-kanak lagi. Orang tetuanya yang tinggal di sana kebanyakannya peramah. Warga penduduk yang asalnya yang tinggal di sana adalah orang-orang Puak Belait. Ramai penduduknya lebih kurang dalam 300 lebih. Pada zaman itu, kemudahan yang ada seperti kereta ada terlalu banyak. Kebanyakan orang masa itu banyakkan berbasikal. Keadaan kampung pada masa mula-mulanya dipenuhi oleh pohon-pohon kelapa di sana sini. Kerana kelapa ni adalah penting bagi orang-orang yang tinggal di sana untuk membuat makanan, ubat-ubatan, anyaman-anyaman dan lain-lain lah. Menurut orang tetua kami, rumah di zaman Jepun pada masa itu diperbuat daripada dinding mengkuang, buluh dan kulit kayu, dan atapnya beranyamkan dengan daun apung. Dan apabila masuk pada zaman permulaan saya tinggal di sana, sudah berubah dengan menggunakan papan, kayu lais dan beratapkan zinc. Yang menariknya, tinggal di kampung ini tempatnya indah jauh sekolah, pasar dan kedai. Masjid yang mula-mula dibina di kampung ini adalah termasuk kawasan kampung ini juga. Ditapakkan di tanah Jabatan Hal Ehwal Ugama Kuala Belait masa kini lah. Masjid tersebut telah pun dipindah ke seberang di Jalan Datuk Shah Bandar yang kekal sampai hari ini, yang dinamakan Masjid Jamalul Alam Kuala Belait. Sekolah kayu yang mula-mula dibina di kawasan kampung ini adalah Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin, yang mana bertapak di seberang Jabatan Hal Ehwal Ugama Kuala Belait. Pada tahun 1955, sekolah tersebut dipindah ke bangunan baru yang mana kekal digunakan sampai ke hari ini. Pasar Lama Belait dibina, termasuk kawasan kampung Melayu asli ini dibina 2 tingkat. Di atas bagi gerai-gerai makan dan di bawah tempat jual-jualan ikan, sayur-sayuran dan kuih-kuihan. Sepanjang jalan sungai di kampung Melayu asli ini pada tahun 70-an pernah digunakan sebagai tempat tamu hujung minggu. Paling siuk dan mengembirakan pada zaman kanak-kanak dulu di kampung Melayu asli ini adalah di waktu puasa sama menyambut hari raya. Asal usul nama kampung Melayu asli ini mengikut pendapat orang yang dulu, Haji Deli ya. Katanya kampung Melayu asli ini adalah kampung orang Belait asli yang kebanyakannya pandai berbahasa Melayu. Sebab itu mungkin dipanggil kampung Melayu asli. Asli itu adalah asli orang Belait. Sungai Belait yang bersebelahan kampung Melayu asli sebelumnya terdapat rumah-rumah di atas air seperti kampung air, dan ada juga di darat. Di sini sungai ini jualah tempat orang menambang perahu ke Sungai Terabat. Bermulanya Pekan Kedai Belait maju, pada masa itu banyak kapal-kapal membawa barang dagangan melintas Sungai Belait ini. Dan di dalam sekitar tahun 80-an, Sungai Belait ini telah dibesarkan lagi supaya kapal-kapal besar dapat
ngangkat barang-barang pengurusan seperti tiang-tiang kaki pelantaran Brunei Shell yang di lautan melalui Sungai Ani sehingga digunakan keharian ini. Walau sekuat mana peredaran zaman itu berganti, kenangan manis waktu tinggal di kampung itu tidak akan dapat luput dari ingatan. Sejauh manapun kita melangkah, sejauh apapun tempat kita merantau, kampung halaman akan selalu menjadi tempat terindah untuk pulang. Kerana kampung mungkin hanya ditinggalkan oleh kaki kita, tapi tidak oleh hati kita.